Kami orang Jawa kata tanah pusaka itu kalau tak diurus menjadi puaka. Pusoko jadi puoko. Itu orang Jawa pesan begitu. Jadi tanah pusaka ini kena urus dengan baik. Namanya Nasi Ambeng, tapi setakat dia menjamah selera. Lepas tu dibungkus, jadinya namanya bontrot. Sampai rumah jadi berkatnya balik kenduri. Kampung Parit Bugis, Muar Johor. Dikelilingi kehijauan tanaman kelapa sawit, perkampungan ini didiami penduduk berketurunan Jawa. Asalnya, kampung ini dibuka oleh orang Bugis pada 1909, namun disebabkan tanaman getah yang diusahakan tidak menjadi, mereka berhijrah ke tempat lain dan kawasan yang dinamakan Parit Bugis ini diambil alih oleh imigran dari Jawa pada 1913. Warisan seni budaya negara asal masih utuh dikekalkan sehingga menjadi tarikan pengunjung. Kunjungan ke Kraton Embah Anang, sebuah galeri yang dibuka sejak tahun 2014, bagaikan membawa kita ke tanah Jawa. Kraton Embah Anang ini adalah sebenarnya rumah lama. Jadi kami orang Jawa kata tanah pusaka itu kalau tak diurus menjadi puaka. Pusoko jadi puoko. Itu orang Jawa pesan begitu. Jadi tanah pusaka ini kena urus dengan baik. Oleh kerana ini tanah leluhur kami, maka kami berfikiran kena buat sesuatu. Kebanyakan koleksi dibawa sedikit demi sedikit oleh keluarga Johar dari Indonesia sejak 1990-an. Malahan, seni bina galeri ini diinspirasikan daripada Masjid Agung Demak yang dibina pada abad ke-15 oleh ulama yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Masalah dia, untuk orang pergi melihat ukiran Jawa itu harus pergi ke Jawa. Maka kami berpakat untuk bawa ukiran-ukiran itu kemari. Malah sebahagiannya kami bawa pengukir itu datang sini. Dan mereka memberi hikmat nasihat bagaimana untuk mengukir dengan baik. Dari seni bina, keluarga Johar turut membawa seni warisan Jawa seperti wayang kulit, kuda kepang, barongan dan gamelan yang turut digunakan komuniti Jawa di Parit Bugis. Jadi kami buat itu adalah untuk memastikan bahawa budaya leluhur kami, Jawa ini, terus dikenal, kemudian dipelihara, selanjutnya akan menjadi satu kebanggaan bagi etnik Jawa terutamanya, kemudian kepada etnik Melayu, kerana kita orang Jawa adalah di bawah rumpun Melayu. Dalam kemeriahan sambutan Ramadan, hidangan utama masyarakat Jawa yang kini turut dinikmati seluruh Malaysia, nasi ambeng, menjadi tumpuan kami. Umumnya, nasi ambeng dikenali sebagai hidangan besar bagaikan 3 juadah dalam satu. Nasi ambeng terkenal sebagai hidangan rakyat kerana penduduk kampung bukan sahaja berkongsi kos membeli bahan masakan, malahan penyediaannya dibuat secara bergotong royong pada setiap majlis kerakyatan termasuk bulan Ramadan. Yang paling penting sekali nasi ambeng itu yang disebut-sebut berkatnya tu. Ini nasi ayam ingkung. Kita buat kenduri, mengirim arwah, biar sampai tempatnya. Yang keduanya, sebab dia ke ayam ingkung, dia cuma semua sekali mesti nak ada. Kalau tak cukup, tak boleh. Berasal dari perkataan manengkong, hidangan ayam engkong ini turut memberi makna memanjat doa sebagai lambang kesyukuran atas segala nikmat yang diberi. Lazimnya hanya ayam kampung atau ayam pencin digunakan kerana tempoh memasaknya yang lama. Setelah direbus bersama garam dan kunyit selama 20 minit, ayam engkong kemudiannya dimasak lagi. Kali ini bersama tumisan kayu manis, serai, bawang, cili dan hali giling serta serbuk jintan.
Air asam jawa, garam dan perasa menjadi pelengkap resepi tradisi ini. Selain nasi putih dan ayam engkong, komponen lain di dalam talam nasi ambeng termasuk sambal goreng Jawa iaitu hasil campuran tahu kering, tempe dan kentang goreng. Nasi ambeng juga tidak lengkap tanpa mi dan bihun goreng. Hidangan 3 dalam 1 ini disusun di dalam talam bersama apam serabi dan serunding. Dengan saiz hidangan yang besar, secara tradisinya nasi ambeng yang dihidangkan dalam satu-satu majlis hanya untuk dijamah dan selebihnya dibawa pulang. Namanya nasi ambeng, tapi dia setakat dia menjamah selera. Lepas tu dibungkus, jadinya namanya bontrot. Sampai rumah jadi berkatnya balik kenduri. Sebutan ni tu. Ini oleh-oleh bapak balik kenduri. Berkatnya, doanya daripada orang tua dulu. Alhamdulillah. Rukun anak-anak, alhamdulillah lah. Itulah dia punya pendekatan tujuan ni, kelebihan nasi ambeng. Adab kita tu tak ketinggalan lah. Masih ingat lagi pada kita. Macam mana sekalipun, kita tetap nak buat. Selain menjamah hidangan sambil mempelajari falsafah di sebalik tradisi nasi ambeng, kami turut diperkenalkan kepada kuih tradisional Johor, kuih kering. Resepi tradisi turun-temurun yang dipelajari Siti Salbiah Aksan hanya menggunakan bahan asas seperti telur, tepung pulut dan serbuk yang dikenali sebagai pijar yang digaul sebati sebelum dicanai dan dibentuk. Sebab kuih tu sekarang dah tak ada. Dulu dekat Negeri Sembilan kuih tu popular. Dekat Selangor, dekat Melaka. Memang kuih tu dulu memang ramai yang suka. Tapi sekarang itulah dah luput sebab macam generasi baru ni macam dah tak nak buat. Sebab tu saya nak ajar pada anak saya ni. Saya nak wariskan pada dia. Sementara kuih ditoskan minyak, air dan gula dimasak hingga pekat seperti sira. Kuih tadi dimasukkan semula ke dalam sira dan dikacau hingga siap. Kalau dulu, masa saya kecil-kecil memang untuk hari raya sahaja. Kalau tak rumah-rumah saudara buat pengantin, tu kita akan bagi. Tapi pada saya sekarang ni saya macam nak komersialkan. Jadi kita tak kisahlah bila ada kawan buat kenduri, saya pun suka bawa. Macam tu. Jadi orang ingat balik kuih tu. Kalau kita tak buat macam tu, nanti kuih tu akan pupus macam tu aja.